Kes eksploitasi kanak-kanak adalah perkara yang amat serius, lebih-lebih lagi apabila ia juga turut berlaku di negara kita. Kes seperti ini akan merosakkan imej negara dan juga mengganggu kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Pada video ini, admin akan rungkaikan satu persatu kes eksploitasi kanak-kanak yang akan membuat sebahagian penonton berasa jijik dan ngilu akan kejadian menyedihkan ini. Di sini terdapat 5 kes eksploitasi kanak-kanak paling besar di Malaysia yang ramai tak sangka. Nombor 5. Eksploitasi kanak-kanak OKU. Dua lelaki ditahan selepas disyaki mengeksploitasi seorang kanak-kanak orang kurang upaya untuk membuat kerja mengumpul barang lusuh. Menurut petikan artikel Berita Harian pada 13 Jun 2024, dua lelaki telah ditahan selepas disyaki mengeksploitasi seorang kanak-kanak orang kurang upaya yang berusia 14 tahun untuk membuat kerja mengumpul barang lusuh. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Pilah, Superintenden Amran Muhammad Ghani berkata, hasil serbuan telah berjaya menangkap seorang lelaki tempatan yang menyelia serta mengawal seorang kanak-kanak warga negara tempatan untuk membuat kerja mengumpul barangan lusuh. Ketua Polis Daerah Kuala Pilah, Superintenden Amran Muhammad Ghani berkata serbuan dijalankan di sebuah rumah di daerah ini jam 5.30 petang. Di samping itu, pada hari yang sama, suspek kedua iaitu seorang lelaki warga tempatan yang memberi gaji kepada mangsa telah berjaya ditangkap melalui hasil risikan lanjut pihak polis. Namun, mangsa yang juga seorang OKU fizikal di mana kaki kanannya bengkok berjaya diselamatkan dan menjalani pemeriksaan kesihatan di klinik kesihatan sebelum dia ditempatkan di sebuah rumah perlindungan. Seterusnya, kes telah disiasat mengikut Seksyen 14 Akta Akti Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran 2007 dan permohonan reman ke atas kedua-dua tangkapan berusia 23 dan 27 tahun diluluskan selama 7 hari. Nombor 4. Dicolik menjadi skamer dan hamba seks. Nasib malang menimpa seorang gadis apabila dia diculik dan dilarikan ke segitiga emas untuk dijual sebagai hamba sindiket pemerdagangan manusia. Menerusi petikan artikel Buletin TV3 pada Februari 2022, seorang wanita berusia 16 tahun telah diculik oleh ahli sindiket warga negara China dan dilarikan ke segitiga emas iaitu sempadan Thailand, Laos dan Myanmar untuk dijual sebagai hamba sindiket pemerdagangan manusia. Pada Februari 2022, ketika dia diculik sewaktu keluar berseorangan untuk membeli kuih, dia dipercayai telah dibawa lari ke Kelantan dan diseludup ke Thailand melalui jalan tikus dan akhirnya tiba di kawasan segitiga emas di Laos. Difahamkan dalam tempoh 4 bulan tersebut, dia telah dijual kepada sindiket berbeza tanpa menerima sesen upah iaitu syarikat penipuan bekerja dan syarikat love scammer yang direkrut oleh seorang wanita warga Amerika Syarikat. Katanya dia direkrut untuk melakukan penipuan love scam oleh ahli sindiket warga Cina. Taktik digunakan iaitu menyamar menggunakan identiti sebenar individu lain diperoleh di akaun media sosial untuk menipu mangsa di Amerika Syarikat dan Kanada. Difahamkan lagi, mangsa telah dipaksa menyamar menggunakan identiti sebenar individu lain yang diperoleh di akaun media sosial bagi tujuan menipu mangsa di Amerika Syarikat dan Kanada. Serta setiap mangsa akan dipaksa membayar kembali setiap kos dan upah sindiket untuk memperoleh mangsa dari tanah air. Di samping itu, mereka sering dipukul dan diseksa oleh penjenayah menggunakan senjata api dan renjatan elektrik. Oleh itu, pada Julai 2022, oleh kerana dia berasa tertekan dengan penjenayah tersebut, kanak-kanak warga Malaysia ini mencuri telefon bimbit sindiket untuk menghubungi adik dan ibunya bagi memaklumkan keberadaannya ketika itu. Kereta api dan alat renjatan elektrik Malaysia naikkan. Kemudian sindiket amat berang dan bertindak untuk menjadikannya pemuas nafsu sebaik sahaja. Unit Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman berjaya mengesan mereka. Akhirnya dia berjaya diselamatkan PDRM dan dibawa pulang ke tanah air selepas setahun dalam genggaman sindiket. Nombor 3. Dua gadis bawah umur dilacurkan.
Seorang wanita berusia 25 tahun bersama rakannya yang merupakan remaja perempuan bawah umur dihadapkan ke Mahkamah Session Kangar atas pertuduhan memperdagangkan dua gadis bawah umur bagi maksud eksploitasi seks. Menerusi petikan artikel Astro Awani pada Mei 2010, dua orang wanita telah didakwa atas pertuduhan memperdagangkan dua remaja perempuan berusia 15 tahun di Hotel Everyday Jalan Tun Ali bagi tujuan mengeksploitasi seks. Difahamkan mangsa telah ditawarkan sejumlah wang daripada suspek bagi tujuan perkhidmatan seks dengan beberapa pelanggan di bilik 309 dan 301 hotel tersebut. Kesalahan itu telah dilakukan di bilik bernombor 309 dan 301 pada jam lebih kurang 6.20 petang dan 6.25 petang di hotel yang sama. Sebelum mereka dibawa kedua-dua suspek untuk tinggal bersama mereka di Kampung Duyung Melaka. Difahamkan lagi, pelacur muda berusia belasan tahun tersebut telah dipaksa melayan sekurang-kurangnya seorang lelaki sehari dengan bayaran antara RM60 dan RM80. Kemudian pada tanggal 5 Julai 2010, tertuduh yang dikenali sebagai Roslina Muhammad Snor yang ketika itu berusia 23 tahun dan Siti Normas Linda Muhammad Masrul yang ketika itu berusia 22 tahun telah ditahan oleh pihak polis sebaik sahaja kedua mangsa menceritakan hal tersebut kepada keluarganya. Seterusnya, mereka telah didakwa mengikut Seksyen 14 Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007 dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara minimum 3 tahun, maksimum 20 tahun dan boleh juga didenda jika sabit kesalahan. Di samping itu, kedua-dua tertuduh diperintahkan oleh Hakim Zahara Hussein untuk menjalani hukuman penjara 5 tahun bagi setiap kesalahan secara berasingan. Ini kerana sebaik sahaja Roslina mengakui dirinya merupakan seorang ibu tunggal yang hanya menjual kuih untuk menyara anak lelakinya yang berusia 3 tahun dan dibantu oleh Siti Normas Linda. Nombor 2. Kanak-kanak buruh paksa dieksploitasi. Seorang pengarah syarikat ditahan kerana disyaki terlibat dengan kes eksploitasi buruh kanak-kanak di sebuah kilang gitar semula bahan plastik terbuang di Cemor semalam. Menerusi petikan artikel Cosmo pada tanggal 26 Julai 2024, seorang pengarah syarikat telah ditahan kerana disyaki terlibat dengan kes eksploitasi buruh paksa dan buruh kanak-kanak warga asing di sebuah kilang gitar semula bahan plastik terbuang di Cemor, Perak. Difahamkan pada jam 3.30 petang serbuan melalui Op Pintas Mega, suspek lelaki berusia 49 tahun tersebut telah ditahan bersama 27 pekerja asing yang membabitkan warga China dan Myanmar yang berusia antara 30 hingga 55 tahun. Difahamkan lagi, seorang kanak-kanak lelaki warga Myanmar yang berusia 16 tahun telah berjaya diselamatkan daripada menjadi mangsa pemerdagangan manusia menerusi satu operasi dengan kerjasama Jabatan Tenaga Kerja dan Jabatan Alam Sekitar. Seorang kanak-kanak lelaki warga Myanmar berusia 16 tahun disyaki mangsa pemberdagangan orang berjaya diselamatkan. Menurut pengarah Jabatan Tenaga Kerja Perak Muhammad Fauzi Abdul Ghani, tempat tinggal yang disediakan majikan didapati tidak kondusif untuk pekerja menerusi hasil siasatan yang dijalankan. Menurut Ketua Polis Perak Datuk Azizi Mat Aris, siasatan ke atas pengarah syarikat tersebut telah dijalankan di bawah Seksyen 14 Etip SOM 2007 kerana memperdagangkan kanak-kanak bagi tujuan eksploitasi. Nombor 1. GISB. Menurut petikan artikel Astro Awani, pada Sabtu, sebanyak 20 rumah amal yang dikaitkan dengan GISB Holding Sendian Berhad telah diserbu oleh pihak polis kerana didakwa dalam kegiatan eksploitasi kanak-kanak dan ketaksuban. Difahamkan pada tanggal 12 September 2024, seorang remaja perempuan berusia 19 tahun didapati bersalah dan dihadapkan ke Mahkamah Session Seremban atas 4 pertuduhan penderaan fizikal terhadap kanak-kanak perempuan di sebuah pusat asuhan di Seremban. Seorang pembantu penjaga kanak-kanak di sebuah pusat jagaan didakwa di 2 Mahkamah Session Seremban pada Khamis atas 4 pertuduhan melakukan penderaan fizikal terhadap 4 kanak-kanak perempuan berusia 5 dan 6 tahun. Menurut Ketua Polis Negara, pada tanggal 17 September 2024, sebanyak 96 akaun milik GISB dibekukan serta 4 akaun ditutup melibatkan aset bernilai lebih RM581,000. Kemudian pada tanggal 19 September 2024, 3 pembantu pengajar sebuah madrasah di Kuala Pilah telah didakwa di Mahkamah Session Seremban atas 14 pertuduhan melakukan amang seksual terhadap 5 kanak
kanak-kanak pada 2002 dan 2023. Difahamkan lagi pada tanggal 20 September 2024, 7 lagi individu termasuk anak bekas pemimpin Al-Arkam yang merupakan kumpulan remaja pembela Umar telah ditahan bagi membantu siasatan kes pemerdagangan orang. Anak bekas pemimpin Al-Arkam, Asyari Muhammad, antara 7 ditahan dalam 4 serbuan berasingan di Temerloh Pahang, Teluk Kemang, Negeri Sembilan dan Penggalan Cepa Kelantan menerusi op global pada Khamis. Seramai 392 penghuni rumah amal berkenaan diselamatkan dan 171 individu berusia antara 17 hingga 64 tahun ditahan susulan serbuan op global yang dijalankan. Dan turut ditahan adalah 6 individu termasuk anak kepada Ketua Pegawai Eksekutif, CEO dan beberapa ahli Global Ikhwan Service and Business GISB Holdings, Sendirian Berhad. Itu sahaja video pada hari ini. Jom komen pendapat anda tentang isu ini. Komen juga idea video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.